Baik, kita bersua kembali untuk kita bercakap lebih lanjut sudah pastinya dalam kita menjayakan ekonomi madani dan apakah antara aspek-aspek pelaburan dan juga industri dan juga apakah visi dan misi akan dicapai di bawah MITI. Sudah pasti perkara ini akan direka-rasa dan juga direalisasikan dari semasa ke semasa. Untuk bercakap lebih lanjut, saya amat berbesar hati sekali lagi kita bersama dengan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri MITI bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum, YB, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi bersama kami. Kita mengimbau kembali. Kalau dahulu kita banyak bercakap tentang isu-isu keuangan, tapi kali ini kita bercakap tentang isu-isu pelaburan. Mungkin YB boleh kongsikan inisiatif ekonomi madani ini dalam mencapai pelaburan dan juga industri. Apa mungkin perkara utama yang akan dicapai oleh MITI dalam mencapai visi dan juga misi ini? Ya, seperti yang sebenarnya tahulah, kita semua dah maklum yang Amat Berhormat dan Menteri baru-baru ini telah mengumumkan rangka untuk ekonomi madani. Ya, salah satu fokus utama untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya ialah dari segi pertumbuhan perdagangan dan juga pertumbuhan pelaburan. Dan kedua-dua ini adalah di bawah tanggungjawab kementerian kita lah, di MITI. Dan dari segi pelaburan itu amat penting, dan kita pun ada membuat sasaran yang kalau kita pelaburan dan perdagangan tertinggi, kita nak sasaran Amat Berhormat Perdana Menteri dan umumkan dalam ekonomi madani ini kita nak menjadi the top 30 countries in the world lah, dari segi KDNK dan juga dari segi productivity, competitiveness, ease of doing business, top 12. Kerana ini semua akan dapat menjana pertumbuhan ekonomi yang kita sasarkan. Yang sasaran yang disebut hari itu adalah lebih kurang 5.5 hingga 6% setahun untuk the next 10 years. Jadi alhamdulillah setakat ini pada suku pertama dari segi pelaburan kita dapat lihat pertumbuhan dah naik, pertumbuhan yang kukuh, naik sebanyak 60% kepada 71.4 bilion ringgit. Dan kalau kita lihat mana pertumbuhan ini, sebenarnya dua-dua DDI, domestik, pelaburan domestik dan juga pelaburan antarabangsa FDI lebih kurang 50% each. So itu menunjukkan juga keyakinan syarikat-syarikat tempatan dan juga syarikat-syarikat antarabangsa untuk melabur. Dan baru-baru ini semalam Yang Berhormat Perdana Menteri dan MITI telah mengumumkan tambahan daripada pelaburan yang Infineon dah buat di Malaysia, tambah lagi 25 bilion ringgit itu ataupun 5 bilion euro di Malaysia. Infineon itu mungkin respon yang ingin diketahui, apa sebenarnya bentuk pelaburan yang akan ditambah dalam kerangka dan juga fasa terbaru pelaburan Infineon itu, YB? Ya, Infineon sebenarnya dah ada lama di Malaysia, tetapi ini adalah pelaburan yang terbesar luar daripada Germany untuk Infineon. Pelaburan 5 bilion euro ini dan fokusnya kepada teknologi tinggi, wafer fab yang pertama di dunia dan terbesar di dunia bagi Infineon. Dan ini saya rasa menunjukkan keyakinan kepada Malaysia, kestabilan politik kita, dari segi ekosistem yang ada. Dan kita jangan lupa pentingnya pelaburan-pelaburan ini kerana limpahannya kepada seluruh rakyat kita, syarikat-syarikat kita, dua-dualah PKS kita terutamanya yang akan dapat manfaat daripada pelaburan-pelaburan ini. Manfaat itu sudah pasti kita memerlukan hubungan bilateral yang baik bersama dengan rakan-rakan dagang dan juga rakan-rakan pelabur dari dalam dan juga luar negara. Saya teringat berkenaan tentang Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 belum dilancarkan, tetapi YB ada banyak menyentuh berkenaan dan juga ada memberi snippet sedikit bayangan kepada Pelan Induk pelaburan ini. Jadi apa kerangka dan juga intipati kepada Pelan Induk Perindustrian Baharu ini? Sebenarnya tadi pada Yang Berhormat Perdana Menteri pun ada bagi gambaran sikit masa diumum ekonomi madani. Salah satu perubahan yang besar dari segi dasar NIMP ini ataupun National Industrial Master Plan 2030 ini ialah kita perlu beralih daripada memberi fokus kepada sektor kepada fokus untuk mission. Jadi ini because dia cut across semua sektor. Kerana semua sektor dah macam converging kan. Jadi oleh itu dengan teknologinya dengan sebagainya, even kereta pun sekarang sebenarnya is like a moving phone lah sebenarnya. Jadi macam-macam Jadi di sini NIMP ini akan lebih fokus kepada mission kita, misi-misi kita, terutamanya dari segi untuk
meningkatkan pendapatan isi rumah, pendapatan pekerja-pekerja kita kerana masuk kepada menaikkan ekonomi kompleksiti untuk syarikat-syarikat kita. Dan satu lagi ialah dari segi kelestarian juga. Ya, ini semua ada akan diumumkan insya-Allah sebelum akhir bulan ini oleh Yang Amat Perdana Menteri. Tapi fokusnya ialah untuk membawa industri kita ke tahap yang lebih tinggi insya-Allah, dan ada sasaran-sasaran yang akan diumumkan daripada sekarang untuk dicapai pada tahun 2030. YB, ini mungkin persoalan yang bersifat lebih terarah kepada akar umbi. Ya. Banyak persoalan berkenaan, pelannya banyak. Rancangannya itu sudah cantik digarap dan juga digagaskan. Tetapi pelaksanaannya bagaimana YB untuk tahun-tahun mendatang, dan yang kita nak tahu kesannya kepada masyarakat dan juga mungkin PMKS? Ya, betul. Kita ni kadang-kadang bila buat perancangan tu memang sebenarnya cakap tadi lah, memang cantik kan. Tetapi dari segi pelaksanaannya, pelaksanaannya dan juga outcome-nya, keberhasilannya. Kerana kita tidak boleh lagi hanya menumpukan pelan itu diumum, lepas itu bantuan diberi ataupun projek telah dibuat. Tapi kita kena tengok apakah impaknya kepada PMKS, apakah impaknya kepada rakyatnya. Dan oleh itu kalau kita lihat NIMP 2030 ini, kita ada satu sistem rangka yang clear dari segi proses, di mana pemantauan itu adalah amat penting. Kita akan buat satu pasukan task force yang hanya memberi fokus kepada pelaksanaan dan keberhasilan. Dan Yang Amat Perdana Menteri sendiri insya-Allah akan mempenguruskan komiti inilah. Foreign direct investment yang selalu kita dengar, termanya itu FDI, mungkin ada yang memahami dengan lebih dekat dan juga dibandingkan dengan DDI. Mungkin ia bersifat lebih kepada jargon ekonomi, tapi dari segi kepentingan dan juga manfaat itu, yang mana timbang tara yang lebih penting impak kepada ekonomi Malaysia lebih? Bagi pendapat saya, kalau kita lihat dari segi data, dua-duanya sama penting. Kerana dia kenanya connected. FDI tidak akan datang ke Malaysia, pelaburan antarabangsa tidak akan datang kalau tidak ada ekosistem di mana syarikat-syarikat tempatan dapat memberi bekalan raw material, bekalan services dan sebagainya. Dan juga rakyat, kerana FDI tidak akan datang ke Malaysia kalau kita tidak ada rakyat yang dapat menjalankan tugas. Kita punya engineer, kita punya support team dan sebagainya. Dia tengok kita punya talent. Jadi sebenarnya it works both ways. Dan sekali lagi, sebab utama FDI masuk selain daripada kestabilan politik dan berdasar, ialah kerana kita ada talent. Jadi rakyat akan mendapat penting kita ada talent force. Keduanya ialah kita ada PKS dan juga PMKS yang dapat memberi support daripada rantaian bekalan, rantaian services dan sebagainya kepada syarikat-syarikat ini. Ya, kedua-dua entiti itu penting. Kedua-dua entiti tak boleh, they cannot live without each other. Dan saling memerlukan. Saling memerlukan, bersifat reciprocal dan juga bersifat kita kata simbiosis antara satu sama lain. YB, ini kita nak bercakap tentang persepsi lah. Menangkis persepsi, menangani persepsi ini juga penting kerana kita seringkali melihat gambaran MITI sebagai sebuah kementerian ataupun institusi yang dikaitkan dengan berurusan dengan syarikat-syarikat yang besar ataupun MNC lah kita kata, gergasi. Tetapi untuk kita membawa naratif ini, penceritaannya kepada masyarakat di peringkat akar umbi, apa yang boleh dinyatakan supaya persepsi ini tidak disalah tanggap berkenaan tentang MITI dan juga peranannya membawa impak ekonomi kepada negara dan masyarakat? Ya, sebenarnya kita dari segi MITI ini memang betul apa Ismail cakap tadi, ada yang berpendapat kita ni fokus hanya kepada syarikat besar dan sebagainya, FDI. Tetapi sebenarnya PM pun dah baru-baru ini mengumumkan kita DDI pun akan menjadi salah satu KPI yang penting untuk agensi kita, terutamanya untuk MIDA. Dan kalau kita lihat dari segi NIMP ataupun Pelan Industrian yang akan diumumkan ini, salah satu fokus utama ialah kepada PKS itu sendiri. Kerana kita nak menaikkan taraf PKS kita dari segi otomasi, dari segi produktiviti dan sebagainya. Dan ini kita harap dapat dispel lah pendapat-pendapat yang mengatakan kita hanya fokus kepada syarikat yang besar. Kita menyaksikan banyak hasrat ataupun syarikat yang bersifat industri berasaskan kepada internet
of Things dan juga teknologi yang berhasrat untuk membawa pembangunan dan juga kemajuan dalam konteks domestik dan juga ekonomi domestik. Malah Tesla juga sudah pun mula membuka perjawatan dan juga membuka temuduga di Malaysia. Betul. Membawa suatu gambaran bahawasanya syarikat yang disifatkan gergasi membawa kepada penguasaan ekonomi dunia sudah mula berminat untuk melabur di Malaysia. Jadi apakah kita melihat rentetan daripada beberapa pengumuman syarikat-syarikat MNC gergasi dunia ini membawa kepada suatu limpahan kemakmuran dan juga kekayaan bukan saja untuk negara tetapi juga untuk rakyat dalam aspek peluang pekerjaan dan juga kitaran ekonomi. Betul. Tadi saya ada mengatakan yang suku pertama contohnya lah pelaburan yang masuk ialah 71.4 bilion ringgit. Pelaburan yang masuk ini memberi peluang ini kedua-dualah DDI dan FDI yang memberi peluang pekerjaan sebanyak 25,000 pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Lebih kurang 1,300 projek yang diluluskan dan 25,000 pekerjaan. Dan yang paling penting ialah kita ingin naikkan pendapatan rakyat kita dan oleh itu syarikat-syarikat tempatan dan syarikat-syarikat multinasional yang masuk kita memberi fokus untuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Dan ini saya harap kalau kita dapat teruskan momentum ini pada akhir tahun ini kita mungkin akan mencatatkan satu pertumbuhan yang tinggi dan yang paling penting ialah limpahan ekonomi kepada rakyat dan juga syarikat-syarikat tempatan kita terutamanya PKS. YB, dalam kita membawa naratif dan juga menjawab persoalan mengapa pentingnya aspek pelaburan ini seringkali dinyatakan, seringkali diulang percakapan dan juga penjelasannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, malah Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat YB sendiri bercakap berkenaan tentang aspek pelaburan. Mengapa ia penting? Kerana mungkin ramai yang bertanya mengapa kita tidak bercerita tentang ekonomi domestik. Kita banyak bercerita tentang ekonomi pelaburan langsung asing. Jadi apa pentingnya aspek pelaburan untuk diperjelaskan, diterangkan kepada masyarakat di peringkat Arumbi? Okey, utamanya bila kita bercakap pasal pelaburan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya, kita memang beri fokus dan penekanan bahawa pelaburan ini bukan saja pelaburan antarabangsa, tapi juga pelaburan domestik yang seperti saya sebut tadi, 71.4 bilion ringgit itu separuhnya sebenarnya hampir separuh datang daripada pelaburan daripada syarikat-syarikat tempatan kita sendiri. Dan oleh itu yang penting ialah kita pastikan yang pelaburan ini adalah pelaburan dalam sektor-sektor yang kita nak bangunkan ekonomi kita. Kerana pelaburan dari segi domestik dan antarabangsa ada limpahannya agak besar. Oleh itu daripada segi KDNK sendiri, kalau kita buat kiraan bagaimana KDNK dicapai, kita ada dua komponen terbesar untuk pencapaian KDNK ialah perdagangan dan juga pelaburan. Perdagangan, import dan ekspor kita adalah juga amat penting. Dan kita dapat lihat banyak sektor-sektor perindustri baru kita banyak memberi support yang besar kepada KDNK. Saya bagi contoh E&E sektor 7% daripada KDNK kita datang daripada E&E kita, sektor kita. Okey, satu lagi perkara YB, mungkin menepis persoalan, menjawab persoalan, menyatakan bahawasanya pelaburan ataupun pelabur kita lari kepada negara lain. Itu mungkin bersifat retorik kerana menurut kepada angka dan statistik pelaburan kita meningkat saban tahun. Malah selepas Kerajaan Perpaduan menerajui dan juga inisiatif Madani diperkenalkan, kita melihat adanya progres dari segi pelaburan, membawa kepada imej Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang amat akrab, hubungan langsung bilateral bersama dengan negara-negara yang rapat dan juga negara-negara sahabat. Jadi mungkin YB berpandangan dalam perihal kita bercerita kepada lanskap kepimpinan semasa, ia juga memberi impak yang positif kepada pelaburan dan juga nilai-nilai pelaburan, bukan sahaja pelaburan yang bersifat komersial tetapi pelaburan-pelaburan daripada negara-negara yang mungkin boleh diteroka dari semasa ke semasa. Betul, saya telah dapat peluang untuk menemani Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam lautan-lautan rasmi beliau. Baru-baru ini lautan rasmi terakhir beliau ialah ke Vietnam contohnya, dan baru-baru ini Presiden Filipina pun baru datang lepas malam sedang Brunei dengan delegasinya, dan ini memang dapat memberi bantuan, memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur kita yang perhubungan diplomatik yang begitu kukuh di semua negara, dan negara China juga masa baru-baru itu yang membuat bagi China, Indonesia dan sebagainya. Kita selalu ikut untuk membawa kita punya business community, berjumpa dengan business community mereka. Kalau dia tengok di atas di peringkat
kerajaan G2G itu baik, pelaburan memang pelabur-pelabur domestik dan juga antarabangsa akan lebih yakin. Pelabur kita yakin nak pergi negara dia, pelabur dia pun yakin negara kita. Dan betul, apa yang Ismail cakap tu amat tepat sekali. Disebutkan juga akan berlangsungnya Meeting Day. Akan berlangsung di Pulau Pinang. Kalau Pulau Pinang baru lepas hari Sabtu lepas yang besok besok di Selangor pula, di Shah Alam. Besok kita ada Meeting Day ataupun hari terbuka MITI yang akan berlangsung dari jam 9 hingga 9 hingga 6 maaf saya di Dewan Raja Muda Musa di Shah Alam. Ini datanglah ada peluang pekerjaan sebanyak 1,600 pekerjaan syarikat-syarikat daripada syarikat tempatan dan syarikat multinasional, dan juga kalau nak beli barang, syarikat-syarikat yang base in Selangor ni, Panasonic, Disney dan sebagainya akan menjual barang-barangan mereka pada harga kilang, contoh, dan ada kursus, ada macam-macam lagi program yang akan diadakan semasa Meeting Day di Selangor besok, insyaAllah. Okey, insyaAllah datang beramai-ramai di lokasi. Datang beramai-ramai di lokasinya di Shah Alam di Dewan Raja Muda Musa. Tolonglah kalau datang, kalau Ismail, kalau you are free, datang kesempatan. YB akan ke sana insyaAllah besok. Saya akan berada di sana daripada pukul 10 saya rasa. Okey, insyaAllah datang beramai-ramai kalau anda berkesempatan berada di kawasan Shah Alam. Sedikit YB, ini mungkin rakan-rakan wartawan menantikan persoalan ini. Semalam diumumkan prestasi nilai mata wang ringgit berbanding US dollar lebih baik, meningkat sedikit. Jadi ini membawa kepada suatu gambaran adanya potensi, adanya nilai-nilai mungkin pelaburan ekspor, ataupun mungkin nilai-nilai pelaburan yang mana berminat kepada keadaan dan juga kekuatan keuangan semasa. Jadi apa mungkin respon daripada YB melihatkan kepada situasi peningkatan kadar mata wang ringgit berbanding US dollar? Betul, tapi kita lihat kekukuhan ini memang naik semakin kukuh, dan salah satu sebabnya ialah kerana balik kepada keyakinan, kepada ekonomi kita. Pada suku pertama pun ekonomi pertumbuhan agak kukuh 5.6%, dan kita nampaknya akan dapat teruskan momentum ini, dan kita dapat lihat bahawa syarikat-syarikat tempatan antarabangsa semakin banyak melabur, tapi pada masa yang sama yang penting ialah kita dapat lihat bahawa fundamental kita, economic fundamental kita semakin kukuh dari segi pekerjaan, daripada segi unemployment kita, pengangguran menurun, dari segi inflasi kita pun menurun, dari segi pertumbuhan ekonomi kita lebih pesat, macam-macam lagi. Tetapi it's all about confidence sebenarnya, kerana mereka is about looking at the ekonomi kita pada akhir tahun ini. InsyaAllah saya percaya kita akan dapat mencapai sasaran kita pertumbuhan KDNK di antara 4 hingga 5% ini. Dan ini akan insyaAllah mengukuhkan lagi kedudukan mata wang ringgit. Baik, Datuk Seri, apakah kita berada di landasan yang betul untuk pelaburan berimpak dan bernilai tinggi pada ketika ini? Betul. Saya rasa kita berada dalam landasan yang betul, kerana insentif-insentif yang kita gunakan untuk menarik pelabur antarabangsa dan domestik ini adalah memberi fokus kepada industri-industri yang kita percaya akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kita, dan pada masa yang sama meningkatkan pendapatan rakyat kita. Dan 5 sektor itu adalah aerospace, chemical, kimia dan petrokimia, dari segi digital economy, dan juga dari segi E&E kita. Dan itulah penting untuk kita teruskan memberi fokus kepada sektor-sektor ini. Itu pelaburan jangka panjang. Pelaburan jangka panjang. Kita kena ingat produktiviti itu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah bagi target kita ni. Lagi dalam 10 tahun ni kita kena be in the top 12 dari segi World Competitive Index dan ease of doing business. InsyaAllah mungkin status daripada negara membangun akan ditukarkan kepada negara maju. Dan juga capai pada tahap negara yang berpendapatan tinggi, high income nation kita. InsyaAllah. Dan juga memberi manfaat kepada rakyat, kemakmuran dikongsi bersama. Terima kasih Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri MITI, kerana bersama dengan kami. InsyaAllah YB, kalau ada kesempatan kita akan bersama lagi. Kita menantikan nanti Oktober untuk pembentangan belanjawan 2024. InsyaAllah kita akan berusaha keras untuk menyaksikan apakah antara intipati belanjawan 2024. Terima kasih YB bersama dengan kami.